Dah lah tu main game. Kamu main game ni dapat apa je? Pergi belajar sekarang. Dah study lah, Mak. Pergi belajar. Main game ni tak dapat apa. Apa yang untungnya main game tu? Baik kamu pergi belajar. Belajar pandai-pandai. Kita dapat kerja bagus. Dapat bantu keluarga. Main game dapat apa? Apa yang untung? Tapi, Mak, ramai orang jadikan game ni sebagai kerjaya. Boleh jadi pendapatan tau. Itu alasan kan kamu bagi kat mak. Biar mak tak marah kamu main game kan? Betul, Mak. Game ni pun boleh jadi suka antarabangsa tau. Betul. Yelah, Imran. Dah habis main game ni, pergi belajar Okey, Mak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K di dalam slot pentaksiran psikometrik di saluran Didik TV KPM. Nampak tak video yang telah sama-sama kita tonton sebentar tadi? Ada kaitannya dengan tajuk ataupun topik yang kita nak kupas pada hari ini, iaitu psikometrik pereka bentuk masa hadapan murid. Untuk berbincang dengan lebih lanjut, pastinya Nisa perlukan orang yang lebih arif di dalam bidang ini. Kita berkenalan dengan guru kita. Silakan. Baiklah murid-murid dan penonton Didik TV KPM, itu dia cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Zurayah Elias Zuriah binti Ramli dari SMK Jalan Reko Bandar Baru Bangi. Selamat datang cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih. Saya sihat alhamdulillah dan bersemangat. Tetapi sebelum itu, murid-murid dan penonton Didik TV KPM, kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim yang merupakan guru dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Baiklah, seperti Nisa sebutkan tadi cikgu, tajuk kita psikometrik pereka bentuk masa hadapan murid, dan kita dah tonton sebuah video pun tadi. Boleh cikgu kupas dengan lebih lanjut tak mengenai tajuk kita hari ini? Okey, baik Nisa. Jadi kalau kita lihat tajuk psikometrik pereka bentuk masa hadapan murid. Baik. Psikometrik ini memang pentinglah untuk penonton terutama, dan cikgu percaya di luar sana bersama kita murid, guru dan juga ibu bapa. Jadi tajuk ni macam menarik kan? Betul. Jadi sebenarnya psikometrik ni maklumat yang kita boleh jadikan panduan, dorongan, rujukan kepada seseorang individu apabila dia merancang masa depan dia. Baik. Jadi dengan adanya psikometrik, murid-murid boleh membuat keputusan dia nak jadi apa, dia nak jadi orang yang bagaimana, minatnya macam mana. Situ secara rumusannya. Kalau contoh, saya bagi contoh. Katakan seorang murid ni mempunyai konstruk kepimpinan, jadi dia menggunakan kepimpinan dalam diri dia untuk memimpin diri dia dalam organisasi dia, menjadi ketua, menjadi pemimpin di masa hadapan. So di situlah jadi kita generatekan maklumat psikometrik ni dan memandu seseorang individu untuk menjadi seseorang di masa hadapan. Oh, sekarang saya faham. Untung murid-murid sekarang ni ada betul. satu sistem yang akan membantu mereka untuk memilih kerjaya ataupun memilih laluan masa hadapan yang lebih spesifik dan sesuai untuk mereka. Kalau kita sebut perkataan psikometrik itu sendiri cikgu, apa maksud psikometrik? Okey, psikometrik ni kalau kita tengok dari segi dua perkataan, psiko, orang kata psiko ni ilmu jiwa. Metrik ni satu alat atau kita mengukur. Jadi menggunakan psikometrik ni kita boleh mengukur dimensi jiwa murid-murid ataupun kecerdasan, aptitude, kecenderungan dan juga personality. Itu satu definisi. Dan satu definisi lain, psikometrik ini juga merupakan satu kaedah, orang kata kaedah empirical secara saintifik, bagaimana kita ni mengukur diri kita. Sebenarnya Nisa ni boleh tahu Nisa ni macam mana. Boleh diukur Nisa ni orang yang bagaimana. Personality yang bagaimana. Melalui apa? Melalui psikometrik. Jadi psikometrik ni kita boleh kenal pasti kebolehan semula jadi murid. Dari segi minat dia, kecekapan dia, personality dia, bakat dia dan kecenderungan. So banyak sebenarnya Nisa kalau kita lihat dalam psikometrik itu sendiri. Mungkin kita boleh lihat video yang telah kita tonton sebentar tadi. Suka betul dia main video game. Jadi macam mana kita nak kaitkan apa yang kita nak bincangkan hari ini dengan situasi murid tersebut? Okey, kalau tengok situasi murid
conversation antara ibu dan anak, Ya. di mana Imran tadi sangat suka bermain game dan dia dah tahu sebenarnya dia minat, dia cenderung untuk bermain game. Itu adalah minat dia, kecenderungan dia kepada benda-benda yang dia rasa dia boleh menjana pendapatan dan dia boleh jadikan game itu sebagai satu kerjaya. Betul. Cikgu lihat kat sini kan Imran tu dia dah nampak dah masa depan dia bagaimana. Itu kita tak test lagi dia lah Betul, dalam pentaksiran psikometrik. Kita nak tengok betul ke murid ni memang cenderung ke arah game tadi. Betul tu. Saya pasti sebenarnya kita bukanlah asing dengan Ya. pentaksiran psikometrik yang dilaksanakan di sekolah kerana telah diperkenalkan sejak tahun 2007 lagi kan cikgu? Ya, betul. Tetapi mungkin ramai lagi yang saya tak faham bagaimana pentaksiran psikometrik ini berjalan ataupun dilakukan. Untuk berbincang dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, kita rehat seketika, kembali selepas ini ke pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Anda sedang menonton pentaksiran psikometrik di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Zuraya. Kita membincangkan tajuk kita, psikometrik pereka bentuk masa hadapan murid. Cikgu, saya sangat nak tahu dan saya pasti ramai sebenarnya yang tak nak tahu situasi yang bagaimana yang memerlukan pentaksiran psikometrik ini dijalankan, atau cikgu dah tahu dah, oh macam ini murid yang perlu kita lakukan pentaksiran tersebut. Okey, macam ni ya Nisa, untuk makluman semua ya, murid, guru dan juga ibu apa ya. Psikometrik ini merupakan salah satu elemen dalam pentaksiran berasaskan sekolah ya. Baik. Antaranya PAJSK, PBD dan juga psikometrik itu sendiri. Dan dalam psikometrik ini semua murid ya, bukan pilih-pilih ya tahu Nisa. Maksudnya semua murid memang diminta ataupun perlu melaksanakan pentaksiran ini ya. Sebab ada beberapa perkara yang kita boleh fokus ya. Kenapa diperlukan sangat psikometrik ni? Sebab psikometrik ni dia bukan bersifat akademik. Dia bukan nak ukur pandai matematik ke, pandai sains tak ada ke, buku. tidak. Tak ada. Dia bersifat baik. semula jadi. Dia bukan, dia tak ada mata pelajaran diajar you kena jadi ini, you kena jadi itu. Baik. Dan bila murid menjawab pentaksiran tu sebenarnya, jawapan pertama kali yang terlintas di fikiran tu, itulah jawapan yang paling tepat sebenarnya. Dan untuk makluman semua lah, mungkin tertanya-tanya kan, apa yang dalam psikometrik itu apa? Tapi sebenarnya untuk makluman semua, dalam psikometrik itu kita ada beberapa inventory. Saya sebutkan sedikit lah. Boleh, Nisa, boleh. Maksudnya antaranya inventory minat kerjaya, inventory trait personality dan juga kecekapan pelbagai. Macam Nisa pun, kalau nak tahu Nisa ni bagaimana, boleh juga kita Nisa try lah buat pentaksiran ni supaya mengukuhkan personality kita macam mana. Betul. Jadi rationalnya di sini, sasarannya di sini, kenapa keperluan dia? So dalam golongan murid sendiri, kadang-kadang murid ni tak sedar yang dia ada potensi. Betul, cikgu. Ada keistimewaan, ada kekuatan, ada bakat kan. Cikgu bagi contohlah kat sekolah cikgu kan. Dia ni pandai sangat bercakap kan. Dia sangat bercakap, dalam kelas pun bising kan. Jadi macam mana kita nak salurkan bakat dia yang suka bercakap kalau ikut psikologi. Macam saya je cikgu. Psikologi ni orang yang extrovert. Okey, lagi satu dari segi minat kerjanya social. Jadi kita salurkanlah murid ni kepada event atau peristiwa-peristiwa ataupun program-program sekolah. Baik. Macam dia jadi pengacara ke, macam Nisa kan? Betul-betul. Ataupun dia jadi pengurus ke. Jadi dia boleh gunakan potensi dia untuk dia kembangkan diri dia. Begitu. Dan satu lagi, dalam murid ni kadang-kadang dia tak tahu sebenarnya dia ni cara belajar bagaimana. Sebab kecenderungan murid dia, katakan Nisa, saya ambil contoh Nisa, jangan marah. Boleh, tak ada masalah. Nisa ni cenderung kepada muzik. Nak belajar sejarah, nak dimusikkan macam mana? Jadi mungkin dia buat skrip, dia lagukan cerita Mak Kilau, tokoh-tokoh sejarah. Betul. Kan. Jadi digunakan kecenderungan dalam bidang muzik tu untuk belajar subjek. Jadi supaya dia rasa seronok. Sebab tu kadang-kadang konflik berlaku bila mak ayah ni kan, dia tengok anak dia pakai earphone, baca buku sejarah teranggut-anggut. Dia tak tahu anak dia gunakan lagu ke apa, macam-macam lagu tu untuk belajar sejarah. Macam kita hafal CV, cikgu ada lagu satu darab satu. Baru saya nak cakap kan dulu, 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, contohnya betul. macam tu kan. Itu dari segi murid. Betul. Kemudian kita nak memberi kefahaman kepada guru. Kadang-kadang dalam bilik darjah ni, kalau kita lihat sekarang ni kan, kalau sekolah macam saya tu, satu sekolah 35 hingga 40 orang. Dengan kepelbagaian
kecenderungan. Keunikan masing-masing. Yes, sebab kita ni sangat unik. Nisa dengan keistimewaan, saya dengan bakat saya kan. Jadi memang masing-masing ada keunikan, ada kecenderungan. Jadi cikgu pening kepala, macam mana nak ajar ada budak yang kuat bercakap, ada yang diam saja, ada yang orang kata ulat buku. Jadi dalam kelas tu dengan pelbagai tu mungkin cara cikgu mengajar tu buat sesuatu yang kreatif lah. Kalau dalam kelas tu banyak sangat sosial, macam sekolah saya kan ada satu kelas tu memang majoriti dia inventory minat kerja dia sosial. Dia punya personality dia extrovert. Jadi cara cikgu mengajar, cara saya menjalankan aktiviti, saya banyakkan perbincangan. Saya suruh dia orang bentang. Saya minta dia bercakap berkaitan dengan beberapa isu. Jadi kita gunakan dia punya keistimewaan, kebolehan, kecekapan dia untuk mengajar atau menyampaikan maklumat. Betul tu cikgu, kalau saya sendiri pada zaman sekolah kan, bila cikgu tanya nak jadi apa, mesti ada 3 jawapan yang paling popular. Mungkin itu je yang mereka tahu. Jadi doktor, jadi jurutera, jadi juruterbang. Mungkin ada beberapa pilihan yang lain lagi. Mungkin dengan psikometrik ini boleh membantu untuk mereka kupas ataupun cungkil minat dan kebolehan tersendiri masing-masing kan murid. Memang betul. Kadang-kadang mereka tak sedar dan kadang dia tahu tapi kita kukuhkan lagi dengan dapatan psikometrik ini. Sebenarnya kita mengukur seseorang individu itu secara empirikal, secara saintifik. Dia jawab soalan, dia jawab item, kita dapat beberapa konstruk. Jadi konstruk inilah yang kita guna pakai untuk kita bimbing. Kalau macam ibu bapa kan, dia tak faham perangai anak. Macam situasi tadi kan, yang Imran dengan ibu dia, anaknya asyik main game. Jadi mak dia marah. Mak dia ingat anak dia tak belajar, tak ada masa depan. Tapi sebenarnya Imran ni dia dah nampak dah. Dengan game pun dia boleh menjadikan game sebagai kerjaya kan. Jadi ibu bapa kena faham dengan psikometrik. Cikgu, ibu bapa boleh jumpa sebenarnya kaunselor-kaunselor, guru kaunseling di sekolah kan. Baik. Jadi boleh tanya. Macam saya pengalaman kan anak kan. Kata cikgu, anak saya ni macam mana ya cikgu? Jadi saya pun keluarkan file psikometrik. Jadi sebenarnya kami sebagai guru kaunseling, sebagai pelaksana untuk melaksanakan psikometrik ni sebenarnya sangat banyak membantu. Bila ada isu murid bermasalah, kita keluarkan maklumat psikometrik dia, data psikometrik dia. Ni kan jadi saya boleh bincang, okey puan, anak puan ni sebenarnya okey dia memanglah dia pendiam dalam kelas sebab cikgu komplain. Cuba puan lihat dia punya dapatan psikometrik. Dia introvert ni maknanya dia tak boleh nak bercakap, dia malu, dia pendiam. Jadi kita dapat membantu ibu bapa memahamkan anak-anak. Okey, itu satu. Satu lagi yang isu yang selalu berlaku tentang membuat keputusan dalam mungkin pemilihan aliran, pemilihan pengajian. Sebab psikometrik ni bagi saya lah yang setelah melaksanakan lama kan, memang sangat banyak membantu dan sangat banyak maklumat yang kita boleh gunakan untuk membantu murid, ibu bapa dan juga guru. Macam contoh ibu bapa tadi dalam membuat keputusan nak pilih aliran apa kalau murid tingkatan 3 kan. Ya, betul. Murid-murid di sana kan. Jadi jumpalah guru kaunseling untuk lihat kecenderungan awak di mana. Adakah awak pintar bahasa, pintar nombor, pintar muzik ke, atau seorang yang naturalist ke? So perkara yang saya sebutkan itu sebenarnya adalah konstruk-konstruk yang ada dalam salah satu inventory psikometrik tadi. Baiklah cikgu, menyebut mengenai pelaksanaan pentaksiran psikometrik di sekolah-sekolah. Saya nak cikgu kongsikan boleh sedikit saja mengenai berkaitan psikometrik dengan falsafah pendidikan negara. Okey. Kalau kita lihat falsafah pendidikan negara kan, untuk melahirkan insan yang bagaimana? Insan yang holistik. Holistik itu dari segi apa? Maksudnya dari segi jeris. Maksudnya jasmani, emosi, rohani dan terbaru spiritual. Dan dalam komponen psikometrik itu sendiri mengandungi elemen-elemen tersebut. Dia ada nak ukur minat, nak ukur bakat, nak ukur kecenderungan murid-murid di luar sana, ibu bapa nak ukur kecekapan. Jadi sebenarnya apa yang diukur itu adalah menepati falsafah pendidikan negara kita sebenarnya. Baiklah, saya pasti jika ada antara ibu bapa yang sedang menonton kami mungkin menarik nafas lega, boleh ke sekolah berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai murid dan juga pentaksiran psikometrik yang telah dijalankan. Yang penting ibu bapa boleh lebih memahami anak, minat anak, supaya tidak ada berlaku konflik antara ibu bapa, especially membuat keputusan masa hadapan. Betul. Ini sebab psikometrik ini berkaitan dengan masa hadapan. Betul tu. Bila kurangnya konflik, murid-murid pun dapat menjalani kehidupan bersekolah dengan lebih gembira, seronok dan saya sejahtera. Pasti sejahtera. Kan? Elemen sejahtera itu penting. Baiklah, kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM.
Anda sedang menonton pentaksiran psikometrik di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Zuraya. Saya nak tanya Cikgu, saya pasti ramai tertanya-tanya. Pentaksiran psikometrik ini telah dijalankan sejak tahun 2007 lagi. Diperkenalkan 2007. Apakah yang berlaku ataupun sedikit sejarah mengenai pelaksanaan pentaksiran psikometrik? Okey, sebenarnya memang betul lah pentaksiran psikometrik ini, pentaksiran ini diperkenalkan pada tahun 2007 ya, 2007. Dan sebab apa? Sebab menyedari bahawa murid ni bukan akademik semata-mata. Sebab kita nak cungkil potensi murid ni. Kan kita tengok di falsafah pendidikan negara, pendidikan negara nak melahirkan modal insan ya, secara holistik. Dan holistik itu di mana? Dan dalam psikometrik itu sebenarnya bersifat holistik. Nak melahirkan pelbagai jenis atau pelbagai modal insan ya, pelbagai orang kata individu yang bersifat minatnya pelbagai, bakatnya pelbagai, kecenderungannya pelbagai, emosi yang pelbagai dan semua. Sebab kita ni masing-masing kita ni unik kan. Nisa lain, saya pun lain kan. Jadi semua perkara ni diambil kira. Diambil kira untuk melaksanakan dalam pembinaan psikometrik tadi ya. Okey. Jadi kalau secara holistik kita nak lihat emosi murid bagaimana kan. Di situ kita boleh baca. Dan kalau orang tak percaya psikometrik ni, kita boleh ukur kita macam Nisa sendiri. Sebenarnya saya boleh ukur Nisa sendiri kan. Tapi saya ni bukanlah Tok Nujum kan. Macam murid-murid sendiri pun boleh tahu sebenarnya, boleh mengetahui apakah diri anda, siapakah diri anda. Isunya murid tak faham diri, guru tak kenal murid ya. Kadang-kadang ibu bapa pun sebenarnya tak faham anak-anak ni bagaimana. Sebab personality, minat semuanya terbentuk daripada siapa ibu bapa mereka, di mana mereka tinggal, siapa sahabat mereka dan persekitaran mereka. Jadi perkara-perkara inilah yang membentuk personality kita. Cikgu, bila cikgu sebut murid sendiri tak kenal diri, saya setuju. Sebab saya dulu pun tak tahu yang saya boleh bekerja sebagai pengacara di televisyen, cikgu. Saya ingat dulu nak jadi pensyarah. Tenaga pengajar. Betul. Betul, memang kadang-kadang kita tak jelas. Mungkin dia tahu dia ni suka bercakap je kan. Tapi dia tak salurkan potensi berkomunikasi, suka bercakap itu kepada yang sebetulnya. Jadi dengan adanya pentaksiran ini, psikometrik yang dijalankan di semua sekolah dan murid-murid jalankan daripada tahun 4, 5, 6, tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi memang sangat banyak membantulah terutama pihak sekolah dan terutamanya kami sebagai pelaksana guru kaunseling ya, dalam membantu isu-isu murid. Masalah-masalah yang dihadapi murid. Jadi ia menjadi satu rujukan kepada guru dan juga ibu bapa dalam kita menangani ataupun menawan hati murid-murid. Dan kita berkomunikasi dengan murid. Saya bukan apa cikgu, tajuk hari ini rasa macam dekat sangat dengan hati saya. Sebab bila tingkatan 3 di pentaksiran psikometrik dijalankan kat atas saya, start tingkatan 4 tu saya rasa masa itulah mungkin guru-guru sedar potensi saya ni kan banyak bercakap kan. Diberikan peluang menjadi pengacara majlis di sekolah dan pelbagai aktiviti lagi lah. Jadi murid-murid jangan takutlah nak ambil apa pentaksiran psikometrik tu, jawab setulus hati kan cikgu kan. Betul. Sebab psikometrik ni bukan exam. You jawab sahaja. Dia tak ada, cikgu tak akan mengajar psikometrik ni. Kalau bila cikgu nak buat, cikgu exam tak, ini bukan exam, ini hanya pentaksiran. Awak jawab sahaja. Be a real self. Jadilah diri awak. Jangan jawab nak yang terbaik tak. Yang bila kita jawab nak yang terbaik, bermakna dah lari. Maksud kita seolah-olah itu bukan diri kita sebenarnya. Kita bukan nak cari nombor 1 kan. Kita bukan nak cari nombor 1, kita bukan nak cari yang A, tak ada. Dia memang ada skor, tapi skor ni kita tafsirkan. Tinggi, rendah, sederhana. Okey, saya bagi contohlah satu kan. Macam kita ambil intelektual. Okey, itu dalam inventory trait personality kan. Jadi seorang murid ni kalau dia dapat skor intelektual dia tinggi, bermakna murid ni dia punya personality yang suka banyak menggunakan pemikiran, banyak membaca, banyak menyelidik. Dia link dengan inventory minat kerjaya, investigatif. So kalau macam saya lah kan, kita proses, ambil 2 inventory ini, letak dekat-dekat, kita tengok okey, dia ni minat investigatif. Kita padankan ya cikgu. Kita padankan. Kita boleh padankan. Kita tengok intelektual dia. Okey. Betul tak? Maksudnya intelektual dia suka aktiviti yang mencabar pemikiran dia. Kalau investigatif tu sendiri untuk murid-murid lah dia suka menilai, dia suka menganalisa, dia suka memerhati.
Jadi menggunakan pemikiran. Jadi memang ada kaitan. Kalau kita tengok, kalau saya sendiri, cikgu sendiri cikgu tengok seorang murid, okey, jadi kita boleh suggestkan kalau contohlah kan, saya kata Ali lah, katakan okey Ali nampaknya dari segi minat kerjaya Ali lebih kepada investigatif. Kita tengok pula personality lebih kepada banyak skor tinggi kepada intelektual. Jadi di situ kita boleh beri idea lah, okey, sekarang ni Ali nak masuk ke mana? Nak buat apa? Sebab ada bidang-bidang pekerjaan yang mengikut minat kerjaya tadi. Betul. Personality kerjaya tadi. Macam saya share sikit lah Macam inventory minat kerjaya dia ada realistic, investigatif, dia ada artistic, dia ada enterprising dan dia juga ada conventional. Okey, kalau macam Nisa ni kan, dia lebih kepada social. Ya, betul. Kalau macam abang-abang yang pegang-pegang alat ni, itu bahagian teknikal, dia lebih kepada realistik. Sebenarnya sangat menarik. Kita ni bukan untuk nujung tahu, tapi bila kita tengok kan, kita rasa macam saya lah, guru kaunseling kan, macam satu kepuasan dapat membantu murid untuk dikenali dia. Dalam kelas pun kita ambil, saya bawa satu file kelas tu, setiap orang kan, setiap orang ada file, ada profil, jadi setiap orang tengok. Jadi nak buat aktiviti, kita kumpulkan kumpulan R, kumpulkan kumpulan A. Jadi kat situ kita tengok, kita nak test, okey, ciri-ciri orang artistik bagaimana. Jadi mereka akan berbincang sebab mereka macam sekufu lah, sekumpulan. Orang kata sama nilai kan. So di situ memang sangat membantulah psikometrik. Betul, sangat-sangat menarik untuk kita sendiri mengetahui dengan lebih lanjut mengenai apa kebolehan kita dan kita nampak dengan lebih jelas laluan masa hadapan kita. Cikgu, saya nak tahu bagaimana perkembangan penggunaan pentaksiran psikometrik ini setakat ini. Sebab mulai tahun 2022 ianya telah diperluaskan lagi kepada tingkatan tahun 4 dan 5, tingkatan 2 dan 4, menjadikan seluruh tahap 2 dan tingkatan 1 hingga 5 semuanya akan menjalankan pentaksiran psikometrik ke atas mereka. Ya Nisa, kalau sebelum ni kita hanya sasarkan kepada kumpulan tertentu, tingkatan tertentu kan, macam sekolah menengah, macam cikgu sekolah menengah kan. Kita buat kita sasarkan kepada tingkatan 1, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Tapi mulai tahun ini kesemua tingkatan daripada tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5 akan menjalani pentaksiran psikometrik dan memang maklumat atau data hasil dapatan nanti memang kita gunakan untuk menjalankan aktiviti, membantu murid dan guru sendiri boleh memahami murid itu. Kalau dia tengok murid itu diam, tak nak cakap kan, bila mengajar yes, tunduk-tunduk, maknanya murid itu bukan tak faham, tapi dia memang jenis orang yang cikgu cakap intelektual, dia jenis memerhati, didengar. Macam tu. Jadi guru sendiri kena faham karakter murid di dalam kelas itu. Mungkin kadang-kadang ada juga guru yang rujuk, macam kami kan, rujuk murid ni macam mana dalam kelas, diam je. Tu yang jenis diam. Yang jenis aktif sangat tak boleh. Jadi kita macam ni. Kita pun bolehlah share, kita pandu macam mana kita nak buat aktiviti murid-murid yang sangat aktif ni kan. Jadi banyak perbincangan antara guru kaunseling dan juga guru-guru mata pelajaran. Baiklah, saya pasti segala informasi yang diperlukan telah kami kongsikan. Saya harapkan dapat memberi pencerahan kepada murid-murid, ibu bapa, mungkin dalam kalangan guru sendiri mengenai pentaksiran psikometrik, dan saya nak minta cikgu lakukan sedikit rumusan tentang kepentingan ataupun apa manfaatnya pentaksiran psikometrik ini ke atas murid-murid di sekolah. Yes. Jadi saya buat sikitlah simpulannya. Boleh. Jadi sebenarnya memanglah psikometrik ini satu perkara yang sangat penting dalam kita memahamkan, kalau murid memaham diri sendiri, ya ibu bapa kita nak faham anak macam mana, guru-guru kita nak tengok apa kaedah atau teknik pembelajaran sesuai mengikut personaliti anak-anak ya. Jadi memang kita tak boleh larilah ya, ibu bapa, guru dan semua, supaya kita dapat gunakan semaksimum mungkin dapatan ataupun maklumat daripada keputusan psikometrik ini untuk kita membentuk ke arah insan yang lebih sempurna, lebih cekap, lebih hebat, mengikut kesesuaian mereka, mengikut minat mereka, mengikut kecenderungan mereka. Saya banyak kali cakap kecenderungan minat, sebab itulah kita, sebab kita sangat berbeza. Betul. Ya, antara murid A, murid B, karakter berbeza, emosi berbeza, minat berbeza. Jadi memang kita, murid-murid di luar sana dan ibu bapa,
dapatkan ya. Kalau di sekolah jumpalah guru kaunseling untuk lebih memahami ya seseorang individu ya, seorang yang bergelar insan itu. Betul tu. Pentaksiran psikometrik ni saya percaya dapat membantu murid-murid untuk mengenali lebih lanjut tentang keinginan ataupun kebolehan diri sendiri. Ibu bapa pula dapat membantu murid-murid mencapai cita-cita dan guru-guru di sekolah dapat memberikan orang kata apa pendekatan yang lebih sesuai untuk murid-murid. Baiklah, sebenarnya sampai di sini sahaja perkongsian kita hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zuraya dari SMK Jalan Reko Bandar Baru Bangi, Selangor kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada Juru Bahasa Isyarat Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam kerana bersama-sama dengan kami. Diharapkan topik kita hari ini psikometrik pereka bentuk masa hadapan murid dapat memberikan penjelasan dan juga semua yang menonton menarik nafas lega, telah lebih memahami apa itu pentaksiran psikometrik. Saya Nisa K, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.